Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Nasaiah Hanafi dan para pelajar College Muara Banting sekalian. Jadi sebelum kita melanjutkan majlis pada malam ini, saya menjemput Arif Ismail untuk menutupi bacaan doa. Al-Fatihah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الاشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Arif atas bacaan doa sebentar tadi. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam majlis yang berbahagia ini untuk sama-sama menimba ilmu daripada insyaAllah penceramah yang dijemput khas pada hari ini. Jadi sebelum saya menyerahkan majlis kepada penceramah kita, izinkan saya memperkenalkan sedikit penceramah kita pada malam ini. Nama diberi ialah Hanafi bin Hasin yang merupakan lepasan pelajar Qisas. Ustaz memperoleh ijazah sarjana Muslimuddin Hadis di Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 2011. Beliau juga memperoleh ijazah sarjana Ilmu Wahyu Hadis di UIAM pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015, beliau mendapat ijazah hadis di peringkat daurah hadis di Madrasah Inamiyah, Afrika Selatan dalam sistem tradisional. Jadi sekarang Ustaz Hanafi, Ustaz Nasaiah Hanafi sedang melanjutkan PhD di Jordan. Dengan itu, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Nasaiah Hanafi. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما إنك على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Jadi terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis ataupun Cik Pengerusi Majlis, kepada pihak penganjur, saudara-saudari muslimin muslimat, ikhwah akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertamanya saya mengucapkan terima kasih di atas jemputan ini, walaupun kita tak pernah kenal sebelum ni dan saya bukanlah orang yang layak untuk bercakap di hadapan bakal-bakal ataupun bercakap di hadapan bakal pelajar keluar negara. Ala kullin, insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bila saya bersembang dengan satu orang sahabat yang mesej saya berkaitan dengan program ni, dia tanya saya, tajuk saya nak bagi ataupun diorang nak bagi tajuk. So saya kata better penganjur yang bagi tajuk, sebab saya tak tahu apakah keperluan dan saya tak tahu pun latar belakang. So saya tak tahu latar belakang siapa audiens saya. Jadi bila bersembang, dia bagi tahu bahawasanya lebih kepada perkongsian untuk para pelajar yang mana akan menyambung pelajaran ke luar negara di College Muara Banting. Jadi saya tak tahu berapa orang pelajar di College Muara Banting yang akan ke luar negara, kalaulah boleh keluar negara. Wallahu alam. Berapa orang yang terlibat dengan program ni? Banyak, 58, 59 saya tengok sekarang.
Sebenarnya keseluruhan pelajar Kolej Muara Banting ni adalah persediaan untuk ke luar negara. Berapa orang yang ada sekarang? Sekarang masih on the way masuk insyaAllah. Baru Tak, I mean keseluruhan batch, berapa orang ada? satu batch around 300 plus minus. Jadi around 600. Dan untuk satu-satu masa, Kolej Muara Banting ni dia hanya ada satu batch sahaja yang akan pergi ataupun dia ada 2 batch, 3 batch? 2 batch. 2 batch. Mungkin ada persediaan yang setahun, ada yang lebih daripada setahun kot. Ke sama je? Semuanya persediaan 2 tahun. 2 tahun, Masya Allah. So, bila saya dapat brief sedikit sebanyak tentang siapa audiens saya pada hari ini, menyebabkan saya teringat baliklah zaman saya belajar dulu. Saya SPM 2001. Kisas 2001. I'm quite old. Bukan quite lah, memang betul-betul tua lah. Almost 37 sekarang. Dan satu saya pernah tulis dalam Facebook saya tak suka sangat bagi motivasi ataupun perkongsian berkaitan dengan belajar. Takut-takut dia? Yang pertama sekali, orang tu akan tukar bidang, pergi ke pengajian Islam. Yang kedua, dia akan mengaji ataupun belajar lama sangat, sampai sekarang pun tak siap lagi. So, ini antara benda yang berlaku lah. Sebab apa? Sebab manusia dia melalui pelbagai fasa dalam kehidupan dia kan. Jadi, ada gangguan internet ke? Saya tak tahulah. Sebab saya tak duduk rumah saya ni, saya duduk rumah kawan saya ni. Clear Ustaz, masih clear. Clear. So, sebab manusia ni dia ada banyak fasa dalam kehidupan dia. Kehidupan, orang kata mencari erti hidup. Dalam seminggu 2 ni saya beli buku Brother Aiman Azlan tu, Unfollow the Flow. Kalau tuan-tuan pernah kenal lah dia kan. Blogger yang agak masyhur lah dalam YouTube dulu, tahun 2011-2012. Belajar di Canada. Dan saya ada beli beberapa buku dia. Yang latest saya beli Unfollow the Flow. Unfollow the Flow ni bukan satu buku yang bagus untuk orang yang apa yang cakap dia bukan satu buku yang bagus untuk orang yang dah ada jalan yang telah jalan yang mana telah digariskan untuk dia ataupun yang telah dibuka untuk dia. Sebab dia takut dia jadi gerakan haluan lain, dia tak nak belajar. Jadi dia nak cari erti kehidupan dia sendiri, menyebabkan dia tak habislah belajar dia. Tapi baguslah bagi orang yang mana ingin mencari kegembiraan, kebahagiaan in doing what he believes ataupun she believes, in achieving what he or she wants in life. Ala kullin, sebenarnya saya punya perancangan berkaitan dengan program hari ini dalam 1 jam ni sebenarnya bukan ceramah agama, bukan nak baca kitab. Saya sembang dengan kawan saya yang lain, dia kata, alah, bagi tahu pengalaman kehidupan je lah. Kan, supaya apa? Supaya dapatlah kalau ada kebaikannya dia pun cakap dia ambil manfaat untuk adik-adik lah. Sebab beza kita banyak tahun, almost 20 tahun kot. Almost 20 tahun perbezaan kita. Betul tak? Lebih kurang lah 20 tahun ataupun 19 tahun. So sebelum tu saya nak tanya, berapa negara yang akan pergi? Kebanyakannya. Supaya kita punya program malam ni tak jadi satu hala sangat. Majoriti akan ke UK. Mungkin akan ada berapa juga yang ke US, ke New Zealand, Australia dan lain-lain. Ini negara-negara yang masyhur lah yang pelajar-pelajar kita pergi kan. Tapi ada harapan fly ke tak ni? Allah. Ada kot. Ini merupakan orang kata peluang kehidupan kan. Kalau tak jadi fly tu memang stres kot kehidupan. Ala kullin, insyaAllah ada harapan. Ini tahun keberapa sekarang? Tahun pertama atau kedua? Majoriti kat sini saya rasa masih tahun pertama. Ada berapa yang tahun kedua kat sini? Okey, Masya Allah. Maksudnya tahun pertama, insyaAllah ada rezeki untuk fly insyaAllah. Jadi insyaAllah, apa-apa pun semua ni kita kena fahamlah qada qadar kan. Orang kata apa, qada qadar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Bukan semua benda ni berada di tangan kita. Walaupun kita boleh memilih, tetapi final decision adalah di orang kata dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima seadanya, itu tanda orang beriman sebagaimana yang kita tahu dalam hadis Jibril
Kan hadis yang bila Sayyidina Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi SAW, bertanya tentang Islam, iman, bertanya tentang ihsan. Jadi antara perkara yang diberitahu berkaitan dengan iman ialah antuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah predestined, sama ada baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk ni pada pandangan kita, tapi sebenarnya Allah buat semua benda baik, cuma kita tak faham ataupun kita tak nampak hikmahnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW beritahu, huluwihi wa murrih, yang manisnya pun kita beriman, yang pahitnya pun kita beriman. Jadi kita redha, insya-Allah semuanya adalah kebaikan untuk kita. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW beritahu, ajaban li amril mu'min, pelik urusan orang beriman, walaysa dzalika illa lil mu'min, dan perkara ini tidak ada untuk orang lain kecuali untuk orang beriman je. Nabi SAW beritahu, idza asabahu khairun, apabila dia ditimpa ataupun dapat perkara-perkara yang baik, syakara, maka dia akan bersyukur, fakana khairan lah, maka itu ialah kebaikan untuk dia. Betul tak? Idza asabathu darra, ataupun idza asabahu durrun, apabila berlaku perkara-perkara yang tidak dia sukai dan seumpamanya lah dalam kehidupan dia, sabara, dia akan bersabar, fakana khairan lah, maka itu ialah kebaikan untuk dia. Jadi kita ni orang beriman ialah ihdal husnayain, salah satu daripada dua kebaikan kita akan dapat. Either kita akan dapat benda yang kita suka, kita bersyukur, ataupun kita akan dapat benda yang kita tak suka tapi kita redha, kita sabar, itu juga ialah kebaikan untuk kita. Jadi insya-Allah Nabi SAW juga sebagaimana dalam hadis bagi tahu, sahabat-sahabat bagi tahu Nabi ni suka al-fa'lul hasan. Apa itu al-fa'lul hasan? Dia panggil good omen. Kita ni ada sangkaan baik, ada harapan baik. Bila kita tengok kes yang semakin menurun, kes sembuh yang semakin meningkat bila melibatkan COVID pandemik kan, kita kena selalu ucap alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan seumpamanya. Ini dia panggil apa? Tanda al-fa'lul hasan. Kita ni rasa gembira, kita ada orang kata good motivation, kita ada positive vibe dalam kehidupan kita, kita kena zahirkan. Even bila kita cerita kat kawan-kawan tu, dia bukan hanya sekadar macam kita forward kita punya maklumat, kawan bagi tahu tentang keadaan pandemik hari ini, kita pun just forward for the sake of forward. No. Bahkan kita forward dalam keadaan kita mengharapkan kebaikan-kebaikan pada masa yang akan datang. Puji Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa pada Allah, ya Allah, berlembutlah dengan kami dan seumpamanya. Ini orang kata positive vibes yang kena ada pada orang Islam. Ala kulli, semoga Allah SWT angkat daripada kita bala, bencana, wabak, penyakit. Semoga Allah SWT bagi kepada kita kesihatan, kesembuhan, kembali kepada kehidupan normal dalam keadaan kita bersyukur, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita berusaha untuk mentaati perintah Allah, untuk kita tinggalkan larangan Allah dan kembali orang kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara yang berlaku dalam dunia ini ada hikmah. Yang paling penting sekali, sebagaimana disebut para ulama, ialah sebagai peringatan kepada kita sebenarnya. Sebagai peringatan kepada kita. Jadi, sedikit sebanyak tentang kehidupan saya ni SPM tahun 2000-2001. Memanglah orang panggil saya ustaz sekarang, tapi saya zaman belajar dulu saya rasa taklah bodoh sangat. Alhamdulillah, masa zaman saya tu tahun kedua persijilan terbuka, yang mana pelajar-pelajar bebas untuk ambil subjek. Berapa banyak yang dia nak. Sebelum Emelina datang dengan 17A dia lah, lepas tu orang tu 20A lah, apalah. Kami, Emelina kan nama dia kan? Yang pensel Stadler tu. Jadi pada masa tu kami di Kisas, kami hanya ambil dalam 11 mata pelajaran sahaja. Dan saya pun ambil sebelah jugalah. Cumanya saya tak ambil kelas sains. Saya ambil kelas sastra ikhtisas, iaitu ada akaun, ekonomi, admat. Sebab apa? Sebab saya dah clear, bahasa orang muda sekarang kita kata macam saya dah clear gila apa yang saya nak dalam hidup saya. Saya dah clear gila apa yang saya nak dalam hidup saya. Ramai cikgu yang tanya saya, kenapa saya pergi kisah, saya tak ambil sains. Kenapa tak ambil bidang sains yang mana saya boleh jadi doktor? Yang ni orang kata top dalam list pelajar nak ambil apa? Bidang perubatan.
ataupun yang kedua yang glamournya ialah bidang engineering. Betul tak? Inilah dua glamournya. Satu doktor, satu engineering. Jadi, pada waktu tersebut, saya orang Kelantan. Dan saya ni dah ada orang kata kecenderungan kepada bidang agama, tetapi kecenderungan saya tu dia tak datang lewat sangat. Dia datang masa zaman sekolah. Saya ada ustaz-ustaz yang mana dia cenderung kepada bidang agama lepas dia dah buat first ijazah pun. Lepas buat first degree. Ada yang sampai dah kerja bank dan seumpamanya tapi berhenti sebab nak sambung belajar agama. Ada, tapi saya punya kecenderungan yang agak awal. So, bila saya dapat tahu tentang Qisas, dia ada satu sijil yang dinamakan sebagai sijil khas college. Sijil khas college ni dia macam sijil agama yang di sekolah-sekolah agama negeri. Macam di Kelantan kita ada SMU, SMA dan seumpamanya. So, lebih kurang dalam beberapa belas subjek kita orang akan belajar semuanya dalam bahasa Arab. Di samping peperiksaan SPM pada tahun 5 lah, pengajian tingkatan 5, kita orang ada pertengahan tahun tu peperiksaan sijil khas college. Dan di Qisas ni dia ada tingkatan 6. Dan dia ada juga sijil lain selain daripada STPM pada waktu tersebut. Sebelum datangnya STAM, dia ada satu sijil namanya sijil tinggi college. Sijil tinggi college ni macam STU, STA di sekolah-sekolah agama negeri yang mana melayakkan para pelajar untuk pergi ke Mesir. Ini sebelum zaman STAM lah. Jadi sebab saya nak belajar subjek-subjek yang dalam bahasa Arab tu, jadi saya fikir, saya kata saya nak jadi ustaz lah kot. Saya kata saya nak jadi ustaz. So, bila saya kata saya nak jadi ustaz, saya pun tak naklah ambil sains tulen. Dan saya rasa saya ni tak cerdik mana untuk sains tulen. Sebab masa awal-awal tingkatan 4 di Kelantan tu, cikgu tu ngajar fizik macam tak tahulah dia cakap apa. Jadi saya rasa macam tak best kot. Tapi bila datang bio macam best juga kan pasal kehidupan. Walaupun kata bio ni antara killer subjek. Jadi saya pun ambil lah yang Islamic Studies tu demi yang peperiksaan sijil khas college. Dan adalah akaun, ekonomi, AdMed tu ambil lah. Jadi masa tu masih lagi ada harapan untuk jadi accountant kot. Sebab mak saya accountant. Jadi saya rasa macam saya nak teruskan. Tapi lama kelamaan, benda tu dah semakin hilang daripada saya punya kepala. Saya pergi temuduga Petronas sebelum SPM exam lagi pun. Saya dapat tawaran Petronas, temuduga dapat tawaran sebelum result SPM keluar. Tapi saya tak pergi. Alhamdulillah, bila saya tak pergi tu dapat tawaran, tak pergi, tak sambut tawaran tersebut. Kemudian bila masa temuduga dekat Twin Tower tu kan orang Kelantan kan dia perak lah sikit, tahu tak perak? Perak ni darat, orang kata darat ni darat datang daripada hutan entah mana-mana, tiba-tiba pergi ke KLCC kan, dapat temuduga dalam bahasa Inggeris apa semua. Cuma dia tanya saya, apa kamu punya perancangan lepas SPM? Tahu tak jawapan saya apa? Saya kata saya nak hafal Quran, saya nak pergi Universiti Islam Madinah. Dia kata, ni salah tempat ni kalau macam ni. Macam mana you datang temuduga untuk beasiswa Petronas, tetapi you punya keinginan, you punya cita-cita, you nak hafal Quran, kemudian you nak pergi ke Universiti Islam Madinah untuk sambung dalam Islamic Studies kan. Kena ingat, apa yang saya cerita ni tak sama macam zaman korang, saya sebut korang tak apa kan. Pada zaman korang yang mana sekolah agama ni dah semakin banyak yang tawarkan tahfiz di sekolah-sekolah menengah ni semakin banyak. Ada MRSM Ulul Albabnya, ada yang kementeriannya, ada yang macam-macam lah. Jadi korang ada choice tu daripada awal. Berbeza dengan kita orang, anak-anak yang lahir tahun 80-an ni, choice kita orang tak banyak. Jadi kalau dalam satu negeri tu mungkin ada satu ataupun dua sahaja mak tahfiz yang mana kita boleh pandang dengan pandangan yang tinggi. Sekolah agama pun masa tu SBP, SMKA yang SBP ada 3 je. Qisas, Mak Kajang dengan Semak Labu. Sekarang saya tak tahu dah segala nama ada. Macam-macam lah SBPI kan. So, bila keadaan macam tu, apa yang berlaku? Saya dapat offer untuk belajar sebelum result SPM keluar lagi pun. Di Tronoh masa tu, Universiti Teknologi Petronas, UTP, di Tronoh, di Perak. Tapi saya tolak.
Dan bila result keluar, saya dapat 11-1A. Alhamdulillah, 5 orang di Kisas dapat 11-1A dan kita orang dapat antara pelajar terbaik di Malaysia yang dapat anugerah Kementerian Pendidikan Malaysia, muka masuk paper pada hari keesokannya. Alhamdulillah. Tetapi yang kelakarnya bukanlah kelakar, tapi sebab saya dah ada keputusan dalam hidup apa saya nak buat. Masa tu kawan-kawan saya kebanyakan sibuklah cari yang TNB punya, JPA punya, MARA punya, itu punya, ini punya untuk dapat scholarship. Saya rasa macam korang carilah kan. So, saya bagi tahu kawan saya, minta tolong bawa saya ke JAKIM. JAKIM di mana? Di Putrajaya. Zaman tu mana ada borang-borang online segala ni. Borang nak masuk Darul Quran, mereka sama ada ambil di JAKIM ataupun beli surat khabar, dia ada borang situ, kita kena gunting, isi kat situ, hantar. Sampai stage macam tu, kita 20 tahun lepas. So dia, jazahullah khairan, semoga Allah balas dia dengan kebaikan, dia minta tolong mak dia, masa mak dia rehat tengah hari tu, bawa kami pergi JAKIM. Naiklah JAKIM tu, ambil borang, untuk isi diploma Darul Quran, untuk hafal Quran. So saya pergilah Darul Quran. Bila saya pergi Darul Quran, saya hafal Quran 3 tahun. Antara benda pelik yang pensyarah sana kata, bagaimana satu orang yang mana pelajar, antara pelajar terbaik Malaysia, masuk surat khabar, dapat anugerah KPM, kemudian dapat 11-1A, tiba-tiba end up datang menghafal Quran. Ramai kawan-kawan tanya, kenapa tak sambung luar negara? Kenapa tak sambung luar negara? Kenapa tak sambung luar negara? Jadi pada waktu tersebut, saya memang nak pergi luar negara. Sebab saya ni masih kecil-kecil dulu, saya selalu juga tengok cerita pasal luar negara. Kan? Apa yang cerita luar negara dulu? Yang Ernie Nazira lah, Ahmad Idham lah, apa semua zaman-zaman saya sekolah rendah dulu. Jadi bila kita tengok cerita latar belakang dia UK, cerita latar belakang dia mostly UK lah. Cerita latar belakang dia New Zealand, Australia. Jadi bila kita tengok, biasanya kita akan impress dengan pemandangan yang cantik, betul tak? So kita nak pergi. Tapi last sekali saya buat keputusan dalam hidup saya nak sambung belajar agama. Saya nak sambung belajar agama, saya nak hafal Quran. Saya buat sikit. Habis hafal Quran, saya kerja lebih kurang dalam setahun mengajar di Darul Quran, tahfiz, kemudian saya pergi Mesir, balik buat masters. Kemudian saya pergi South Africa, buat ijazah sekali lagi dalam 2 tahun. Kemudian balik buat PhD. Saya still lagi ikut flow akademik. Satu sijil demi satu sijil, satu sijil demi satu sijil. Tetapi cara saya ni lambatlah sikit. Sebab apa? Sebab saya nak buat apa yang saya suka. Macam patutnya... Ada apa? Tak ada apa? Sepatutnya lepas SPM, saya boleh terus buat persediaan, kemudian saya pergilah luar negara ke, buat ijazah ke. Saya tak perlulah sampai 3 tahun buat diploma. Kemudian buat ijazah lagi 4 tahun. Masa saya nak pergi Mesir, nak buat ijazah tu kawan-kawan saya balik dah nak kerja dah pun. Yang pergi UK mana semua dah nak balik, nak kerja dah. Tapi ala kulen, saya buat apa yang saya suka dalam hidup saya. Lepas saya habis masters, di UiA 2 tahun, saya tak terus sambung PhD. Saya pergi ke South Africa belajar sistem tradisional sebab ada benda yang saya nak cari. Ada benda yang saya nak accomplish dalam kehidupan saya. So saya pergi for another 2 years, 2 tahun tanpa sijil. Sijil ada tapi sijil yang bukan akademik yang diiktiraf lah. Kemudian another 1 year menunggu untuk ke Jordan. In fact, saya di Jordan, saya buat PhD sekarang dah masuk tahun ke-5. Biasanya orang buat PhD 3 tahun, 3 tahun setengah ni dah siap. Tapi saya prolong saya punya stay di Jordan sebab ada benda-benda yang saya nak. Sebab biasanya orang belajar agama ni, dia akan belajar yang kita namakan sebagai talaqi, iaitu belajar di luar universiti, di masjid-masjid ataupun di rumah guru-guru, baca kitab cara yang tradisional dulu. Betul tak? Jadi, ada benda yang saya buat, ada benda yang saya nak. Tetapi, natijah dia, apa yang saya nak bagi tahu, saya enjoy kehidupan saya sebab saya buat apa yang saya nak. Dan adik-adik yang baru masuk umur 18, 19 ni, dia biasanya dia ada banyak masalah dalam menentukan hala tuju kehidupan. Sangat banyak. Dia ada masalah dalam menentukan hala tuju kehidupan. Dia tidak jelas dia nak jadi apa dalam kehidupan dia. Sebab tu saya suka petik kata-kata Stephen R. Covey dalam 7 Habits tu kan. Dia kata apa? Begin with the end in your mind. Kamu kena mulakan
dengan keputusan akhir, destinasi akhir, apa yang kamu nak, apa yang kamu nak jadi dalam kehidupan kamu. Sebab daripada situ, dia akan menentukan apakah jalan yang perlu kamu pilih dan langkah yang bagaimana yang kamu kena buat. Betul tak? Sebab kalau kita tak clear, kita nak jadi apa hujung nanti, sepanjang kehidupan kita jadi student ni, kita akan sengsara. Dan wallahi thumma wallah, demi Allah, yang mana dengan kudratnya, tertegaknya 7 petala langit dan juga 7 petala bumi, saya jumpa ramai kawan yang mana mereka bekerja luar daripada bidang pengajian mereka. Saya jumpa ramai sangat kawan-kawan saya sendiri, even yang dikisah sekalipun, yang mana kerja luar daripada bidang, pernah bekerja dalam bidang, kemudian kena cari kehidupan lain. Ada yang lulusan daripada medical school, last kali dengan pertanian, ada yang end up jadi cikgu, ada yang end up buat macam-macam. Bukan sebab tak ada kerja. Bukan dia orang tak pernah bekerja, tetapi itulah benda yang kata mencari makna hidup. Apa yang kita nak? Nampak tak? Sebab isu kebahagiaan, kesengsaraan ini antara isu besar yang dibahaskan oleh ahli falsafah dunia daripada dulu sampai sekarang. Dia panggil falsafah kegembiraan dan juga falsafah kesengsaraan. Dan semua benda ni, dia menjawab satu benda yang penting, iaitu apakah falsafah kewujudan kita di bumi ni. Falsafah kewujudan kita di dunia ni. Kenapa kita ada di sini? Dulu, kalau saya rasa adik-adik ni mesti minat Ustaz Hasrizal Abdul Jamil kan? Kalau zaman kami dulu, Ustaz Hasrizal ni dia glamour dengan buku Aku Terima Nikahnya. Buku-buku macam itulah dalam blog dan seumpamanya. Satu artikel yang beliau tulis berkaitan dengan konflik dalaman, especially orang Islam yang perempuan dalam masalah tudung, tutup aurat dan seumpamanya. Jadi dia kata, sebelum kita nak bagi tahu kepada orang perempuan tadi kewajipan untuk menutup aurat, tudung dan seumpamanya, dia kata itu adalah benda yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 dah yang kita kena tackle. Dia ada main thing yang mana kita kena tackle, yang kita kena jawab persoalan tersebut. Siapa kita? Kenapa aku ada kat sini? Ini yang dinamakan sebagai falsafatul wujud. Falsafah kehidupan. The philosophy of existence. Kenapa kita ada kat sini? Kita sendiri yang kena jawab. Cuma kita ni beruntung sebab kita orang Islam. Kita dah besar sebagai orang Islam, lahir sebagai orang Islam. Jadi kita mungkin tak banyak sangatlah nak kena fikir pasal kehidupan ni. Tapi kita ada permasalahan lain yang berkaitan dengan kehidupan juga, iaitu kita nak jadi apa? Kita nak jadi apa? Kita nak hidup macam mana? Apa yang perlu kita buat? Kita nak sukakan kita ke nak sukakan mak ayah? Kita nak sukakan kita ke kita nak sukakan masyarakat? Saya bagi tahu kawan-kawan, saya harap korang Antona ni tidak terpengaruhlah dengan saya punya teori rebel saya ni. Iaitu apa dia? Kita kena buat apa yang kita suka. Kalau kita buat benda yang kita tak suka, kita akan menyesal sepanjang kita belajar. Saya ada cikgu-cikgu, kawan-kawan yang mana bagi tahu berkaitan dengan pelajar-pelajar yang mana dipaksa untuk belajar bidang tertentu oleh kedua ibu bapa. Dia tak suka pun. Dia cerdik, bukan bodoh. Cerdik. Tapi mak ayah dia suruh dia jadi doktor sebagai contoh. Doktor ni, saya pernah duduk di Jordan dengan pelajar medik. Kan? Saya pernah duduk di Jordan dengan pelajar medik. Kalau orang yang mana dia tengok cerita Korea, masa pembedahan, pakai sarung tangan, mask. Tu memang dia akan rasa macam syok lah. Tapi dia tak duduk dalam bidang belajar medik tu lagi. Dia tengok cerita memang macam syok lah. Gitu gini kan. Hanky-panky, bercinta-bercintun. Tapi bila dia duduk dalam, saya duduk dengan pelajar medik di rumah. Saya pun jadi stres tengok dia orang belajar. Apatah lagi kalau saya nak kena belajar sendiri. Which is saya kata Alhamdulillah, syukur saya tak belajar medik dulu. Dan kawan saya tu, yang belajar medik tu, dia orang cerdik juga. Tapi bila dia stres, dia kata kalaulah dalam Islam, ada kelahiran semula, dia nak jadi cikgu sukan. Dia nak jadi cikgu sukan. Sebab dia suka main bola, dia suka main badminton. Jadi dia cuba nak buat benda yang dia suka. Jadi saya harap adik-adik saya di depan saya ni, dia tidak membuat pilihan yang salah dalam menentukan
apakah bidang yang dia nak belajar. Harap-harap dia buat tu memang dalam keadaan dia betul-betul faham, dia tahu skop pengajian macam mana, susah payah pengajian macam mana, supaya apa? Supaya dia tak stres. Saya jumpa ramai orang yang mana stres belajar medik sebagai contoh, tetapi terpaksa buat sebab mak ayah. Dia bila jadi stres, takut-takut lama-lama dia akan bawa kepada depression. Betul tak? Bila stres, teruk melampau, dia bawa kepada depression. Elok-elok belajar ni adalah untuk orang kata gembira, masa depan dan seumpamanya. Tiba-tiba apa yang berlaku? Jadi memudaratkan diri sendiri. Dulu kita orang fikir pasal belajar ni bukan hanya untuk diri kita saja. Ada orang fikir tentang kerjaya dia saja. Kerjaya dia nak jadi engineer, kena jadi doktor, kena jadi itu, kena jadi ini ke. Dia fikir tentang diri dia. Zaman-zaman kita orang di Kisah dulu, kita tengok dari sudut pelajaran, pelajar yang belajar di universiti, dia punya takhasus, dia punya bidang pengajian tu banyak. Kita akan jumpa dalam batch saya mungkin doktor tak sampai 20 orang pun, daripada 100 lebih zaman saya. Engineer ramai, cikgu ada, ustaz ada, accountant ada, bidang ekonomi ada, macam-macam ada. Tapi selepas 7 tahun daripada tu, dalam tahun 2006, 2007, 2008, kelas yang sastra ikhtisasnya ekonomi dia makin berkurangan, daripada 5 kelas jadi 3. Kemudian kelas sains daripada 7 naik sampai 9, 10 kelas, menyebabkan boleh katakan keseluruhan kelas 1, 2, 3 tu semua jadi doktor lah sekali. Menyebabkan cikgu-cikgu kita orang kata, ni cikgu-cikgu lah yang cerita kan, bila kita balik sekolah dia kata, kita kena campur tangan dah ni. Apa yang berlaku di kalangan pelajar kita ni tak bagus. Kalau semua nak jadi doktor, dia menyebabkan orang kata otak-otak yang pandai ni, dia akan digunakan hanya untuk satu arah dan satu bidang sahaja. Sedangkan kita perlukan pakar dalam pelbagai bidang. Dalam bidang sains sosial kita perlu pakar, dalam bidang undang-undang kita perlu pakar, dalam bidang pendidikan kita perlu pakar. Kita nak pakar yang banyak, betul tak? Jadi sebab kita bergerak adalah secara kolektif. Kita bergerak secara kolektif untuk menunaikan fardu kifayah. Orang Islam itu sendiri untuk ada pakar dalam pelbagai bidang. Dalam bidang pendidikan kita nak, dalam bidang perubatan kita nak, dalam bidang engineering kita nak, dalam bidang architecture kita nak, pertanian kita nak, macam-macam. Kita orang yang jadi Navy pun ada. Yang maksudnya banyak, tetapi pangkat tinggi-tinggi lah. Tetapi yang oil and gas tak payah cerita lah. Yang jadi ustaz-ustazah pun ramai. Sebab apa? Sebab kita bergerak secara kolektif. Pada waktu tersebut, kita buat apa yang kita suka. Jadi, saya punya poin yang pertama yang saya nak bagi tahu kepada adik-adik ialah kita kena buat benda yang kita nak jadi betul-betul hujung. Dan kenapa kita pilih benda tu? Mungkin kita nampak kita fit, orang kata best in that area, yang mana kita boleh sumbangkan untuk diri kita, kita boleh sumbangkan untuk negara kita, masyarakat kita, agama kita. So supaya apa? Supaya kita jangan orang kata tersadung batu di tengah jalan. Sebab saya jumpa ramai juga orang yang mana tak boleh bawa apa yang dia belajar, dan sekali dia kena berhenti, dia kena bayar balik. Banyak sangat saya jumpa dalam kehidupan saya. Saya bukan nak takutkan, tetapi kita nak bagi tahu supaya apa? Supaya kita buat pilihan benda yang kita suka dan kita enjoy. Jangan ikut-ikut trend. Saya tak tahulah antum ni dah ditentukan bidang yang mana dah fix tak boleh nak buat apa ke, saya tak tahulah. Ataupun masih lagi dalam proses mencari bidang untuk pengajian dan seumpamanya. Kalau masih belum terlambat, memang kena fikir elok-elok. Saya jumpa ramai pelajar yang mana dia ambil beasiswa JPA, MARA, tahun ketiga, tahun keempat, kecundang medik, balik nak kena start daripada bawah, kemudian nak kena bayar balik yang beratus ribu tu, bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Saya ni, walaupun saya tak belajar di luar negara yang Europe countries ataupun macam Jepun, Korea, tetapi saya ada pengalaman yang sangat banyak, walillahilhamd, sebab saya pergi tarawih. Bila saya pergi tarawih, saya dapat jemputan. Macam saya duduk di Australia selama 4 bulan. Jadi imam tarawih di situ, saya mengajar Quran. Jadi dekat dengan Melbourne Uni, ada kawan-kawan saya yang belajar di Melbourne Uni, dia orang datang sembahyang tarawih dan seumpamanya. Saya pernah jadi imam tarawih di Island, di Galway selama 3 kali berturut-turut. Kalau pergi biasanya dalam 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan.
2010, 2011, 2013. Saya pernah jadi imam tarawih di Jepun 2014, 2017. Banyak tempat yang saya pernah pergi dalam kehidupan. Jadi kalau yang Europe tu yang pergi berjalan, pergi program itu banyak. So kita jumpa dengan student-student, kita duduk dengan student, kita suka duduk dengan mereka. Jadi kita dapat tahu banyak berita, banyak cerita, ada yang air mata, ada yang gembira, alhamdulillah. So saya punya nasihat kepada adik-adik ialah kita kena pilih jalan yang mana kita suka. Kita kena tengok kapasiti kita, kemampuan kita. Itu satu perkara yang penting juga. Itu satu. Begin with the end in your mind. Kemudian, kita kena ingat, kita sebagai satu orang Islam, kita buat satu-satu benda di atas dunia ni, dia tak ada satu benda namanya tidak ada dosa pahala. Faham tak? Tidak ada satu benda pun dalam kehidupan kita ni, sebagai satu orang Islam, yang beriman adanya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman adanya hukum hakam, yang beriman adanya hari kebangkitan semula, timbangan amalan kebaikan keburukan yang akan berkesudahan dengan syurga ataupun neraka. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang kata apa yang kita buat ni, benda tu tak ada dosa ataupun pahala. Dia either one, mesti benda tu dosa ataupun pahala. Sama ada benda tu manfaat untuk kita ataupun mudarat untuk kita. Sama ada benda tu membawa kita ke syurga ataupun membawa kita ke neraka. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, hadis 40 pun, dalam hadis 40 dia kata setiap manusia ni yaghdu, dia akan keluar daripada rumah dia pada waktu pagi. Kita rasa kita keluar daripada rumah kita ni, kita pergi sekolah, kita pergi kerja, kita pergi kebun, kita pergi kilang, kita pergi pejabat. Betul tak? Tapi sebenarnya tak, tuan-tuan. Kita sedang menuju ke kubur kita. Nampak tak? Gargia-girgia. Dalam bahasa Urdu dia kata, orang kita ni, kita rasa kita ni balik rumah, keluar rumah pergi pejabat. Daripada pejabat balik rumah, rumah pergi pejabat. Nampak tak? Kita rasa kita ni keluar daripada rumah ke pejabat, pejabat balik rumah. Itu je yang kita faham dalam kehidupan kita. Lekin, tetapi, wo hakikat nahi hai. Itu bukan hakikat dia. Sachi hakikat ye hai ke gargia-girgia. Kita punya hakikat sebenarnya ialah bila kita keluar rumah, kita sedang menuju ke kubur. Bila kita balik daripada pejabat kita, sekolah kita, universiti kita, kita juga sedang menuju ke kubur kita. Sebab tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang berselisih pendapat. Tidak ada satu orang, tidak ada satu agama pun dalam dunia ni yang berselisih pendapat bahawasanya setiap daripada kita akan mati. There is no ikhtilaf, there is no dispute amongst us that every one of us will die, will leave this dunya. Tak ada ikhtilaf. Nampak tak? Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada perbezaan pendapat. Semua akan mati. Cuma apa yang akan berlaku selepas mati? Kita orang Islam, kita beriman dengan kebangkitan semula. Adanya timbangan amal, adanya masuk syurga, masuk neraka. Nampak tak? Yang kita duk baca kan dalam Quran. Allah SWT sebut, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mana buat kebaikan walaupun sebesar darah. Darah ni dalam bahasa Arab, yang pada waktu tersebut, semut hitam yang kecil tu lah yang berjalan tu kita tak berapa nak nampak tu. Nak bagi tahu kecil. Itu je lah kot benda yang paling kecil pada pandangan mereka, kehidupan mereka pada waktu tersebut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mana buat walaupun sebesar semut kecil tersebut kebaikan, yarah, pasti dia akan tengok kesan dia. Pasti dia akan tengok balasan dia. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang mana buat walaupun sebesar semut hitam tadi keburukan, pasti dia akan tengok kesan dan juga akibatnya. Kecuali kalau dia bertaubat, Allah ampunkan, itu cerita lain lah. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, Allah tidak ampunkan, maka benda itu akan menjadi kesengsaraan dalam kehidupan dia. Jadi kita kena sedar bahawa setiap daripada kita, bila kita keluar daripada rumah, kita bukan pergi ke pejabat, kita bukan pergi ke sekolah, universiti. Itu ialah orang kata pandangan fata morgana. Sebenarnya yang hakikat yang pasti kita menuju ke kubur.
Sambungan hadis tersebut, Nabi SAW beritahu, kullun nas yaghdu, setiap daripada kita keluar pada waktu pagi. Kemudian apa yang berlaku? Fabai'un nafsah, dia sedang menjual diri dia. Apa maksud dia sedang menjual diri dia? Dia sedang berada dalam trade, dia sedang berada dalam bisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap gerak dia, tingkah laku dia, amal perbuatan dia ada dosa pahala, betul tak? Setiap perbuatan dia ada dosa pahala. Dia sedang berinteraksi dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala selalu guna istilah jual beli. Sebab apa? Jual beli ni dalam bahasa Arab ialah muqabalatu syai'in bi syai'. Kita tukar satu benda dengan satu benda. Jadi sekarang kita sedang tukar batang tubuh kita ni dengan syurga ataupun neraka. Itu sahaja. Apa yang kita buat ni, apa yang kita akan dapat balik? Perbuatan yang kita buat ni, kalau kita hidup mengikut syariat Allah, kehendak Allah, jadi balasan dia ialah syurga, betul tak? Siapa yang mana hidup mengikut nafsu dia, keinginan dia, tolak tepi syariat Allah, hukum hakam Allah, maka dia dah dapat apa yang dia nak di dunia, maka bila balik ke akhirat mereka tak dapat lagi. Sebab tu Nabi SAW beritahu, fabai'un nafsah, dia sedang jual diri dia. Famu'tiquha au mubiquha. Maka manusia ni ada dua pilihan sahaja. Sama ada dia sedang membebaskan diri dia daripada neraka Allah dengan setiap perbuatan dia di dunia, ataupun dia sedang mencampakkan, menghumban dirinya ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan dia semasa kehidupan dunia. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita tak sedar kehidupan kita ni sebenarnya setiap tingkah laku, gerak-geri, percakapan, perbuatan kita, sebenarnya itu ialah harga. Sama ada harga syurga ataupun harga neraka. Sama ada itu ialah harga syurga ataupun harga neraka. Famu'tiquha au mubiquha. Sama ada kita sedang freeing ourselves from the hellfire of Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita sedang mencampakkan kita punya diri ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tak berlaku sekarang. But wallahi, demi Allah, it will happen. It will take place. Benda tu pasti akan berlaku. Ini antara keimanan kita. Antaranya ialah keimanan kepada hari kiamat. Betul tak? So, tuan-tuan, sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni kita kena letak dalam kepala kita. Bahawasanya tidak ada satu perbuatan pun yang kita buat di dalam kehidupan dunia ini kecuali mesti ada dosa dan pahala. Sebab tu, apakah ta'rif taqwa yang kita duk sebut takwa ni kan? Biasanya orang terjemah takwa ni sebagai takut, iaitu fearful person towards Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang mana ada perasaan takut kepada Allah. Sebenarnya perkataan takwa, terjemahan tu pun betul, tak ada masalah. Cumanya dia bukan takut semata-mata. Apa maksud takwa? Dia datang daripada kalimah wiqayah, waqayaqi, iaitu protection. Untuk memelihara seseorang itu daripada perkara yang buruk. Yang mana ulama-ulama kita selalu buat perumpamaan takwa ni seperti orang yang mana berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, kaca, perkara-perkara yang mana boleh menyakitkan kita. Kalau kita naik kereta ataupun motor, jalan kampung yang tidak berturak, yang ada lubang sana sini, ataupun selepas musim banjir kita dengar adanya lubang sana sini, lopak sana sini. Jadi bila kita nak drive, kita tidak akan drive laju, kan, pecut 120, 140, 130, tidak. Sentiasa ada dalam kepala kita, tak, lubang kat sana mungkin, ada jalan tak berturak di sini mungkin, ada tanah runtuh di sini mungkin. Jadi menyebabkan kita akan sentiasa berhati-hati. Betul tak? Jadi begitulah juga maksud takwa. Kita berusaha untuk berjalan di atas jalan yang mana tidak selamat. Jalan yang mana banyak masalah. Ada duri, ada kaca, ada besi, ada sampah sarap, ada ranting, dahan pokok dan seumpama, menyebabkan kita jadi very cautious dan kita memang ambil orang kata langkah berhati-hati dan berjaga-jaga. The same thing dalam kehidupan kita, apabila kita ingin selamat, kita kena protect diri kita by asking ourselves, adakah benda ni Allah benarkan buat ataupun tidak? Adakah benda ni Allah benarkan buat ataupun tidak? Kalau Allah benarkan buat, bagaimana cara nak buat? Bagaimana kita nak buat? Ini antara soalan-soalan yang mana saya dan adik-adik kena sentiasa tanya dalam kehidupan kita.
Terutamanya apabila kita nak pergi ke satu tempat yang baru, yang mana penuh dengan mughriyat, penuh dengan temptation. Yang mana penuh dengan temptation. Penuh dengan temptation. Mungkin adik-adik ni daripada keluarga yang kaya, yang pernah travel sana sini walaupun zaman sekolah, yang pernah pergi Europe mungkin, pernah pergi Jepun, pernah pergi Korea, pernah pergi sana, pernah pergi sini. Mungkin ada daripada keluarga yang kaya yang pernah rasa. Tetapi saya rasa lagi ramai tak pernah rasa pun tempat-tempat tu. Tak pernah pergi pun. Kebanyakan tak pernah pergi, betul tak? Jadi dia akan pergi ke satu tempat yang mana di situ tidak ada kawalan, bukan macam asrama. Kebanyakan akan duduk di mana? Akan duduk di rumah sewa dengan kawan-kawan dia. Kemudian masa tu duit banyak, scholarship banyak. Betul tak? Duit banyak, baru kenal tempat, dengan cantiknya, dengan bebasnya. Jadi pada waktu tersebut, jiwa muda, anak muda, dia akan cuba buat. Kita orang pergi belajar luar negara, waktu muda, tetapi kita orang pergi tempat macam mana? Macam Mesir. Apa yang ada Mesir? Adalah sampah, adalah kotor sana sini, tidak ada tempat menarik. Cuma satu lagi, kita orang punya, orang kata nature of our studies, ialah hadis, Quran, benda-benda yang macam-macam mana nak lara pun, last sekali kembali ke situ juga. Tapi kalau antum yang mana bukan dalam bidang pengajian Islam, pergi ke tempat-tempat tersebut, masa tersebut, ikhtilatnya, ada yang kalau jenis suka konsert, jamming, itu ini, dia akan pergi ke sana sini. Kalau setakat, orang kata berjalan, tengok nature, panjat gunung, pergi pantai, benda tu biasalah, kita orang pun buat kan. Cuma, dia takut lebih daripada had. Pergaulan Quran, zikir, ma'thurat. We are talking about something which is wajib pun tertinggal. We are talking about something which is haram. Itu pun orang buat. Sebab apa? Sebab kita berada dalam tempat yang mana keliling kita tu, sekeliling kita tu adalah mughriyat, iaitu temptations yang mana mengajak kita untuk buat, untuk langgar perintah Allah dan seumpamanya. Masa saya pergi Turki daripada Mesir, masa tu saya pergi untuk ziarah lah. Saya daripada perjalanan ke Jordan, ke Syria untuk ziarah para ulama dan seumpamanya. Kemudian saya lanjutkan sampai ke Turki. Kemudian saya jumpa satu orang Arab masa turun daripada flight. Dia kata, saya nak pergi 3 hari je pun. I'm not going like for 3 years or 4 years. Nah, saya pergi hanya untuk 3 hari. Dia kata apa? Ihdar, kun ala hadar. Ihdar ni maksudnya berhati-hati. Sebab Istanbul, sebagaimana tuan-tuan tahu, macam kita balik KL lah. Kalau kita dalam dunia Malaysia kita, macam di KL lah. Apa yang tak ada? Kan? Dengan kelabnya, dengan wanitanya, dengan macam-macam benda ada. Walaupun untuk 3 hari, dia kata ihdar, sebab masa kita pergi, kita adalah orang muda. Jadi, benda yang penting sekali yang kena ada dalam kehidupan kita ialah kita sekarang buat kerja ataupun kita bergerak dalam kehidupan kita, mesti ada dosa pahala. Kadang-kadang, kita buat benda baik, belajar is satu benda yang baik. Betul tak? Dengan niat yang cantik, dengan niat yang molek untuk agama, untuk negara, untuk peribadi, untuk family dan seumpamanya. Tetapi, masa kita belajar tu, ada benda-benda lain yang mana boleh merosakkan kita. Saya tak takut orang tak habis belajar sebab kebanyakannya habis belajar. Kebanyakan. Tetapi kita takut bila dia pergi, dia balik dia tak jadi satu orang Muslim yang baik. Bila dia pergi, dia balik dia tak jadi satu orang Muslim yang baik. Dia balik dalam keadaan dalam kepala dia penuh dengan syubhat-syubhat. Kekonfusan terhadap Islam. Dan dia tak tahu yang mana halal, dia tak tahu yang mana haram. Jadi menyebabkan bila dia balik, dia jadi someone yang mana berjaya pada dunianya. Nah, dia dapat kerja yang besar, gaji yang tinggi, tetapi dia jauh daripada agama. Sedangkan kehidupan kita sebenarnya bukan kehidupan dunia. Kita ni gunakan dunia ni adalah sebagai ladang untuk kita bercucuk tanam. Kita punya end destination, kita punya final destination kita ialah akhirat. Kan nanti kita nak habis ni, mesti kita akan baca suratul Asr. Suratul Asr. Betul tak? Biasanya kat sekolah habis program suratul Asr. Tahu tak kenapa kita baca suratul Asr?
Para sahabat pun bila mereka berpisah daripada majlis-majlis, mereka akan baca suratul Asri. Kenapa? Sebab maksud daripada suratul Asri, sebagaimana disebut oleh ulama tafsir, untuk mengingatkan kita bahawasanya kita ialah anak akhirat. Kita bukan anak dunia. We don't belong here. Kita tidak berada di sini. This is not our place. Ye hamara jaga nahi hai, baik. Ye hamara watan nahi hai. Ini bukan kita punya tempat. Ini bukan kita punya negara. Kita punya tempat sebenarnya ialah akhirat. Jadi kehidupan dunia ni kenapa? Kehidupan dunia ini adalah sebagai ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita baca surah Tabarakalladzi kan sebelum kita tidur kebanyakan di sekolah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami uji siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan dia. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Dan dialah Allah yang mana telah menciptakan kehidupan dan juga kematian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk Allah uji kamu. Siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan dia. Allah SWT tanya dalam Quran. Allah SWT tanya pada banyak tempat dalam Quran the same question. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Adakah kamu fikir kami ciptakan kamu dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tidak akan dikembalikan untuk bertemu kami pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala tanya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Adakah kamu fikir kami ciptakan kamu dalam keadaan sia-sia? Purposeless, tidak ada tujuan. Pointless, tidak ada tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini satu soalan yang mana ditanya oleh Allah yang mana kita kena jawab. Nampak tak? So, kita kena berusaha bagaimana kehidupan kita di dunia ini ialah sebagai tempat untuk kita bercucuk tanam. Yang mana kita akan tuai hasil dia di mana? Di akhirat nantilah. Di akhirat nanti. Sebab tu suratul Asr dibaca di kalangan para sahabat hatta selepas mereka habis majlis mereka nak balik. Sebab biasanya bila mereka bertemu dalam majlis ilmu, iman meningkat, cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, cerita pasal akhirat, cerita pasal benda-benda baik. But when kita balik jumpa family, jumpa kawan-kawan, kita akan berada dalam keadaan lara, lupa, betul tak? Jadi, kata para ulama adalah untuk memperbaharui janji antara satu sama lain. Bahawasanya kita walaupun tinggalkan masjid, tinggalkan usrah, tinggalkan surau, kita bukan kembali kepada satu tempat yang mana tempat itu digovern oleh Tuhan yang lain, hukum hakam yang lain. No. Kita still dengan Tuhan yang sama, hukum hakam yang sama. Sebab apa? Sebab kita ialah anak akhirat. Kita ialah anak akhirat. Allah Ta'ala kata setiap manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang mana memberi peringatan, pesan dengan perkara yang benar dan juga bersabar dalam memberi peringatan dan juga pesanan dengan perkara yang benar tersebut. Kalau tak, kita semua akan rugi. Rugi. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, tahu berapa kali Allah tegaskan manusia berada dalam keadaan rugi. Wal asri. Waw tu dinamakan sebagai waw qasam. Waw sumpah. Yang mana kita selalu terjemah sebagai demi. Demi masa. Kenapa demi masa? Nak habis dekat ni saya kalau tak cakap, memang panjang lah. Sikit lagi, 5 minit, 10 minit? Boleh je. Boleh lah. 5 minit? Boleh. Boleh. So, Allah SWT bersumpah dengan masa. Masa ni apa? Kita punya umur yang Allah bagilah dalam kehidupan kita. Ada orang umur 20 tahun, ada orang umur 30 tahun, ada orang yang mana tak sempat tengok dunia pun. Ada orang yang mana Allah SWT bagi sampai 100 tahun umur mereka, lebih daripada 100 tahun. Jadi umur ni, kenapa Allah SWT bersumpah dengan masa? Sebab masa ni, ulama kita kata dia modal kita. Dia kita punya capital. Tapi modal kita ni dalam kitab-kitab tafsir yang moden yang saya baca, salah satunya Ma'arifil Quran dalam bahasa Urdu, dia kata modal masa ni dia bukan macam modal duit ataupun emas yang mana benda tu ada wujud. Kalau kita tak guna, maybe kita boleh guna next time. You ada 10,000 sekarang. You nak buat perniagaan, tetapi sekarang sebab COVID, pandemic and so on, so you decide not to start your business now, but you still own that 10,000, betul tak? So you can reuse it untuk masa yang akan datang. Tetapi masa ni dia seperti modal ais.
Modal air batu bagi orang mana meniaga ais. Baik, modal air batu ais ni, kalau you lambat hantar, dia akan cair. Kalau you lambat hantar, dia akan cair. Betul tak? Kalau kita terima air batu kita, kita biarkan begitu, dia akan cair. Lepas dia cair, dia jadi air lah. Bila jadi air, manfaat air batu tu dah tak sampai, tak boleh nak guna dah. Betul tak? So begitu juga dengan masa kita. Dia bukan modal yang mana akan kekal statik, tidak. Dia modal yang akan habis. Setiap hari yang you bazirkan, yang kita bazirkan, dia akan berlalu sehinggalah malaikat datang cabut nyawa kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa. Masa ni your life expand. Life expand. You punya tempoh masa yang Allah bagi. Setiap daripada kita ada tempoh yang tersendiri. Betul tak? Setiap daripada kita ada tempoh yang tersendiri. Life tu, kalau kita diberi 30 tahun, 40 tahun. Kalau kita tak guna, dia tetap akan habis. You jadi doktor ke, you jadi ustaz ke, you belajar ke, you tak belajar ke, you buat ketaatan ke, you buat maksiat ke, masa tu akan berlalu. You tidur sampai mati pun, masa tu tak akan berlalu. Betul tak? Jadi Allah bersumpah dengan masa. Wal asri, itu satu sumpahan. Inna, terjemahan dia sesungguhnya. Indeed, absolutely, apa-apa je lah terjemahan dia. Inna, dia panggil harfu taukid untuk menegaskan sesuatu benda. Innal insana lafi. La tu, kecil tu, dia bukan la yang dengan maksud tidak. La tu dia panggil la mutaukid. Juga adalah memberi maksud taukid penegasan. 3 kali. Khusrin. Siapa yang belajar balaghah, retorik Arab, sastra Arab, tanwin, dua bawah tu, dia panggil tanwin lit ta'zim. Apa maksud tanwin lit ta'zim? Menunjukkan kepada kerugian yang benar-benar rugi. Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat yang kita selalu baca, tapi sebab kita tak belajar bahasa Arab mungkin, kita tak faham sastra Arab mungkin, kita tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala sedang tegaskan bahawasanya sesungguh-sungguhnya setiap seorang daripada kamu, tak kira dia tua, muda, kaya ataupun miskin, hamba ataupun raja, lelaki ataupun perempuan, orang kampung ataupun orang bandar, cantik ataupun hodoh, hitam ataupun putih, tak kira. Dia panggil innal insan. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, alif lam dalam al-insan tu, dia panggil alif lam ta'rif tu menunjukkan kepada semua, tidak ada pengecualian. Berada di dalam kerugian yang sebenar-benarnya rugi. Kenapa rugi sebenar-benarnya rugi, tuan-tuan? Sebab when we go back to akhirat, syurga ataupun neraka, kalau siapa masuk syurga, dia akan berada dalam syurga untuk selama-lamanya. Siapa yang berada dalam neraka, na'udzubillah, kalau Allah tidak ampunkan dia, kalau dia mati dalam keadaan kufur, dia akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Kalau di Islam, dia tetap akan masuk syurga. Tetapi siapa yang mana mampu untuk dibakar dalam neraka? Kita duduk Malaysia, panas ni rasa daripada airport lagi, kita nak tanggalkan baju. Dia punya panas, Tuhan je tahu. Kan kita duduk Jordan ada salji, walaupun negara Arab. Ada salji, lebat juga salji dia. Negatif juga dia punya suhu. Tapi bila balik Malaysia, panas. Kan sekarang kan panas gila Malaysia. 31, 32, tapi feel like 35, 36. Kalau belah-belah utara ke Perlis, ke Kedah, 40 lebih kot sekarang. Itu pun kita tak boleh nak tahan. Just imagine kalau kena masuk neraka untuk satu ketika, what will happen? Na'udzubillah, la qaddarallah. Siapa yang mampu untuk tanggung? Sebab tu bila Allah SWT kata rugi yang sebenar-benarnya rugi. Rugi sebenarnya rugi. Kan kalau kita hari Jumaat, kita selalu solat subuh yang ada bacaan sujud sajadah kan daripada surah Alif Lam Sajdah tu kan. Qalu rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita akan berteriak, na'udzubillah, bukan kita lah, na'udzubillah, la qaddarallah. Semoga Allah SWT tidak masukkan kita dalam neraka Allah. Pada waktu tersebut, berteriak di dalam neraka, sami'na, kami telah dengar, absarna, kami telah lihat, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Sesungguhnya kami telah yakin. Tetapi pada waktu tersebut, penyesalan tidak lagi berguna. Sebab akhirat ialah daru jaza', ialah tempat untuk kita ambil kita punya hasil. Bukannya daru amal, bukan tempat untuk kita beramal. Nampak tak? Jadi kita kena ingat bahawasanya kita ialah anak akhirat. Apa sahaja yang kita buat adalah ada tujuan yang lebih besar selain daripada kerjaya untuk diri kita, untuk family kita, untuk dapatkan duit, gaji yang elok, kehidupan yang bagus. Benda ni tak ada masalah.
Benda ni satu benda yang mana dianjurkan oleh Islam. Sampaikan dalam hadis pun Nabi SAW bagi tahu, harta, sebaik-baik harta ialah harta yang mana ada pada tangan orang yang beriman. Sebaik-baik harta ialah harta yang mana ada pada tangan orang yang beriman. Sebab orang beriman ni, dia akan gunakan harta sebagaimana yang mana Allah SWT kehendaki. Kan? Kalau kita baca awal-awal surah Al-Baqarah tu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang mana beriman dengan perkara yang ghaib, kemudian dia mendirikan salat, dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka akan infakkan, mereka akan belanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harta ni bukan satu benda yang salah untuk dicari. Nampak tak? Bahkan ada kes berlaku dalam Quran, Allah tegur sebahagian orang Islam bila mereka nak pergi buat haji, mereka tak mahu berniaga semasa berada dalam perjalanan. Zaman dulu kan, mana ada RNR, mana ada hotel, kapal terbang. Jadi adalah sebahagian orang yang mana datang haji jauh-jauh, mereka bawa alat-alat ataupun barang-barang dagangan untuk mereka berdagang dengan orang-orang yang ada di kampung-kampung yang mereka lalu dan seumpamanya. Sebab nak buat haji kan lama perjalanan dia dulu. Kalau daripada Mekah, Madinah tu pun dah lama. Jadi ada orang kata jangan bawa barang perniagaan. Benda ni macam berlawanan dengan tawakal. Allah tegur dalam Quran. Sebab apa? Sebab tawakal ni ialah apabila kita berusaha, kemudian kita serahkan dia punya end result kepada Allah SWT. Tetapi from our side, we have to do our very best untuk achieve benda tu, untuk buat benda tu. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW beritahu, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah suka sangat kalau kita buat satu-satu amalan, bila kita buat dalam keadaan secara sempurna, tekun. Jadi kadang-kadang ada salah faham dalam masalah harta. Dia macam harta ni benda yang teruk. Tidak, harta ni satu benda yang natural. Satu benda yang mana tidak bersifat positif ataupun negatif. Yang positif ataupun negatif, manusia yang pegang harta. Kalau ada harta di tangan seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti di tangan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekayaan, tetapi kekayaan itu digunakan untuk Islam. Beli telaga untuk bagi air kepada umat Islam, gunakan harta dia untuk bantu orang miskin dan seumpamanya, untuk jihad dan seumpamanya. Jadi tak salah untuk kita belajar untuk jamin masa depan yang baik, untuk jamin kerjaya yang baik, untuk kita perbaiki kehidupan kita, untuk kita baiki kehidupan keluarga kita. Tetapi that is not the only reason untuk kita belajar. Ini ialah ibadat. Bila ibadat, kita jangan rosakkan ibadat kita dengan perkara-perkara yang Allah tak suka. Kita jangan rosakkan ibadat kita dengan perkara yang Allah tak suka semasa kita belajar. Kan? Langgar hukum, pencampuran lelaki, perempuan dan seumpamanya. So, saya rasa cukup dulu untuk setakat ni. Nasihat saya yang paling last, bagaimana cara you nak jaga diri ialah dengan hidup secara berjemaah. Bila saya sebut berjemaah, it doesn't mean you have to follow jemaah ni. That's not my maksud, that's not my intention. Maksudnya, you kena hidup dengan orang yang baik. Kaki masjid. Saya bukan suruh tuan-tuan duduk masjid 24 jam sehari, selama 7 hari sebulan. Bukan. Maksudnya, tuan-tuan kena ada hubungan dengan jemaah. Ada hubungan dengan kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang mana boleh bawa kita kepada majlis ilmu. Kawan-kawan yang mana boleh bagi peringatan pada kita. Kawan-kawan yang mana boleh tegur kita, kawan-kawan yang mana boleh pandu kita, kan? Bina hubungan, bukan dengan Malaysian saja, dengan orang-orang lain pun. Terlibatlah dengan aktiviti masjid bila kita ada kelapangan, dan memang kita akan sibuk. Jadi kita kena usaha untuk lapangkan diri. Cuba untuk sembahyang secara berjemaah, walaupun kita tak dapat sembahyang, orang kata first jamaah di masjid ataupun di center ataupun di mana-mana tempat yang disediakan, kita boleh set dengan kawan-kawan kita untuk sembahyang pada waktu sekian-sekian. Nampak tak? Jangan tinggalkan sembahyang berjemaah. Hatta di rumah sekalipun, especially isyak ke maghrib ke subuh ke whatever, cuba untuk sembahyang bukan sendiri-sendiri. Kemudian jangan lupa baca Quran, jangan lupa zikir, jangan lupa buat kebaikan walaupun sedekah dengan bilangan yang sedikit. Banyak benda yang Allah SWT, Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis untuk kita buat kebaikan. But stay in jamaah is very important. Pada saya bahkan lebih penting daripada benda-benda yang lain. Sebab Nabi SAW kata, serigala ni tidak akan makan kecuali
kambing yang bersendirian, yang jauh daripada kawan dia, daripada kelompok dia. Nampak tak? Sebab tu Nabi SAW beritahu, kawan yang baik seumpama penjual minyak wangi. Kalau kita tak dapatlah minyak wangi itu, sekurang-kurangnya kita dapat bau dia. Tapi kawan yang tidak baik adalah seperti tukang besi. Kalau kita tak kena api, kita akan dapat panas dia, kita akan dapat bau busuk dia. Jadi kawan is very important, crucial factor dalam kehidupan kita as a student. So kita kena pilih lah. Ulama kata agama seseorang itu ialah berdasarkan agama kawan-kawan dia. Kalau kawan dia kaki tak solat, kaki pergi disko, kaki tu kaki ni, dia lama-lama dia akan terikut. Manusia ni biasa akan terikut. So elakkan perkara-perkara tersebut. Kena hidup secara berjemaah. Bukan maksud saya jemaah yang tuan-tuan tahulah banyak jenama yang kita ada kan. Itu pilihan peribadi. Tapi maksud berjemaah, you kena hidup berjemaah. Dalam rumah kena hidupkan amalan agama. Suasana agama dalam rumah. Bukan rumah ni tempat nak pasang muzik kuat-kuat, nak karuk, nak benda-benda yang mengarut-mengarut lah. Sebab benda ni tidak akan membantu kehidupan. Percayalah, ramai orang yang hidup macam tu bila dia semakin tua, semakin berumur, dia balik dia menyesal. It doesn't mean that you kena macam jadi orang yang macam gila-gila siqah lah. Istilah siqah ni orang yang macam baik gila-gila, macam sufi, wali. Tidak semacam tu. Tapi jagalah suasana rumah daripada jadi suasana yang sangat mengarut, tidak membantu pelajaran, tidak membantu agama kita, tidak membantu karakter kita, pribadi kita. Wallahu a'lam bissawab. Itu saya punya apa orang cakap? Saya punya nasihat untuk saya lah sebenarnya. Untuk saya dulu dan untuk kita semua. Bermula dengan perjalanan hidup saya dalam mencari apa yang saya suka. Mencari apa yang saya suka tetapi tak lagi daripada track, cuma lambat daripada orang lain. Tapi I do enjoy my life a lot. Saya boleh travel ke sana sini, tapi travel sambil jadi imam tarawih. Kan? Maksudnya bukan travel yang semata-mata travel jauh daripada agama, jauh daripada ilmu pengetahuan, tidak. So saya harap adik-adik pun akan menjadi penerus legasi selepas ni, yang mana alhamdulillah bersyukur Allah pilih kita untuk belajar. Pergi bukan dengan duit kita, cuma kita kena letihkan belajar sikit lah. Kemudian mungkin dengan duit tu kita dapat tolong mak ayah di kampung. Tapi letak dalam kepala kita, we have mission. Yang mana kita perlu tunaikan, sempurnakan. Dan yang paling penting sekali, benda itu ialah berkait dengan agama kita. Berkait dengan akhirat kita. Berkait dengan syurga ataupun neraka. Wallahu a'lam bissawab. So, itulah kot dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi majlis merakamkan jutaan terima kasih atas perkongsian yang begitu bermakna daripada Ustaz sebentar tadi. Semoga semua pelajar dapat menghayati dan mengambil iktibar buat diri kita pada masa yang akan datang. Jadi seterusnya saya buka ruang untuk Q&A. Jadi mana-mana pelajar yang nak tanya soalan boleh type dalam ruangan chat ataupun boleh buka, boleh unmute mic dan tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Bani. Saya ada satu soalan untuk Ustaz. Contohlah kami semua pelajar kan. Contohlah kalau kita terambil kos yang kita tak minat. Then contoh je. Tapi kalau kita macam bila kita dah belajar kos ni kita belajar. But at last kita macam mengeluh dengan ilmu apa yang kita pelajari itu, ataupun kita dah menyampah dengan assignment yang telah diberikan sampai kita macam nak campak buku, macam kita stres dengan ilmu tersebut. So persoalan saya, keberkatan ilmu terhadap ilmu yang kita pelajari itu still ada ke atau tidak? Dia jazakallah khairan atas pertanyaan. Dia kalau kita stres, dia tak adalah sampai tak ada berkat, tapi janganlah cercik ilmu tu. Kan, janganlah sumpah seranah ilmu tu. Sebab dia tak ada salah apa pun. Dia ilmu je kan. Jangan kita marah dia. Tapi itulah kan, bila salah kos ni payah nak cakap. Tapi bila you suka satu-satu kos, you akan buat. Kan? Sebab tu jangan tersalah. Tapi dah salah ke sekarang? Contoh kan. Tapi jangan salah lah kalau boleh. Kalau harap-harap jangan salah. Kalau boleh baiki daripada sekarang.
Kalau nak pujuk sponsor tu, pujuk daripada sekarang. Jangan tersalah. Kalau tak, you akan serabut. Wallahi, serabut. Saya sekarang saya buat PhD. Tapi saya sekarang saya sedang belajar 3 kos serentak. Saya sekarang sedang tulis tesis. Selepas saya dah habis coursework saya lebih kurang 13 subjek. Saya buat dalam masa 3 tahun. Sekarang saya sedang buat degree online, bidang lain tapi Islamic Studies juga. Fiqh usul. Kemudian saya sedang buat diploma tinggi. Diploma tinggi ni antara degree dan juga masters. Ni SEM kedua saya. So yang degree, first degree SEM pertama saya. Jadi saya punya hidup ni, lepas satu assignment, due date assignment 3-4 subjek, habis due date assignment lain pula. Lepas satu exam, habis seminggu, exam lain pula. So I do enjoy my life. Sebab apa? Sebab saya suka benda tu. Jadi nasihat saya kena ni lah, macam jangan bagi stres sangat. Amalkan weekend escape. Amalkan weekend escape, pergi tengok tempat-tempat yang cantik ke, duduk kat pantai ke, sungai ke. Macam Dr. Qarni kata, salasatun yasahi yudhibnal hazan. 3 perkara, wahai sahabatku, dia akan menghilangkan kesedihan. Yang pertama ialah al-ma', air, al-khudrah, kehijauan, dan yang ketiga ialah al-wajhul hasan, iaitu wajah yang manis. Jadi kalau kita duduk Mesir, padang pasir, stres dengan Arab. Kalau keluar rumah kerjanya nak maki Arab je. Sama juga, duduk Jordan ke mana ke. Jadi kita ni stres atas stres. Sebab negara yang mana tidak ada sistem. Tempat yang susah. Kan? Orang dia kasar, keras. Tetapi kalau pergi Europe, insya-Allah kita ada banyak park. Kita ada banyak tempat-tempat yang cantik untuk kita untuk kita pergilah. So study jangan hanya duduk dalam rumah, jangan mengadap laptop semata-mata, jangan duduk library semata-mata. You kena seimbangkan benda tu untuk mengelak you stres. Kena seimbangkan untuk mengelak stres. Jadi kena pandai bagi masa. Jangan jadi ulat buku gila-gila. Kan? Jangan jadi ulat buku gila-gila. Ada waktu yang mana you kena chill. Sebab manusia ni dia tetap manusia. Bila you tak boleh buat, you tak payahlah buat. Sebab tu saya, kalau saya tak boleh baca buku, saya tak akan baca dah buku. Baik saya tengok cerita, baik saya tengok YouTube. Sebab bila you nak buat, tetapi you paksa, you tak ada keinginan nak buat, you tak akan boleh buat. Duduklah depan laptop tu nak tulis, baris pun tak akan dapat tulis. Sebab apa? Sebab pada waktu tersebut, kita dah tak boleh. Kita kena terima, kita manusia. Dia ada limit-limit dia. Jadi kita kena pandai susun jadual kita supaya kita tak stres. Jangan kita bawa semua ke hujung SEM, menyebabkan bila nak hantar tu kita kata, oh hari ni aku nak bangun daripada subuh, aku tak nak tidur sampai pukul 2 pagi nanti, aku nak tulis semua assignment. It won't happen like that. Seriously, it won't happen like that. Tak akan berlaku. So you kena pandai susun supaya you tak stres. Kemudian cari tempat-tempat yang mana boleh membantu. Ada setengah orang suka study dekat masjid. Dia dapat ketenangan. Saya tak boleh study masjid, nanti saya tidur. Sebab dia sangat tenang. Kan? Dia sangat tenang. Kalau dekat UIA tu, selepas Zohor, lepas solat kita akan nampak orang bergelimpangan tidur. Sebab apa? Dengan kipas besar gegasi dia tu, kita daripada pagi letih memang tidur. So bila you need to sleep, you sleep. When you need to tengok YouTube. Apa-apa je lah. Ada orang suka tengok Running Man. Sebab itu boleh menghilangkan dia punya ketensionan. Kawan-kawan saya yang doktor dekat Ireland, dia kata antara yang dia orang nak kata bersyukur pun, mungkinlah kot bersyukur sebab adanya rancangan namanya Running Man. So, yang stres-stres dia orang tu, dia orang boleh lepaslah dalam masa 1 jam, 1 minggu tu kan. Sebab benda tu stres, terutamanya bila you berada dalam, dia panggil apa yang, bila you kena pergi hospital ni, kan, you kena pergi hospital, tahun 4, tahun 5, tahun 6, you kena maki dengan lecturer, you kena tu, you kena ni. Kalau yang pelajar-pelajar medik dekat negara Arab, lagilah dia tak faham langsung Arab tu cakap apa. Jadi kerja dia hari-hari kena maki. Jadi benda tu stres. Jadi adalah cara yang you, cubalah untuk pandai-pandailah diri masing-masing. Kan? Wallahu a'lam bissawab. Ada orang suka makan. Ada orang suka masak kalau stres. Jangan sekali-kali biarkan stres tu menguasai. Tetapi elak daripada pilih yang kita tak suka. Course yang kita tak suka. Sebab bila dah berlaku sangat payah. Jangan sekali-kali
Jangan sekali-kali cerca ilmu tidak bagus. Redha je lah. InsyaAllah ada kebaikan. Wallah alam bisawab. Harap-harap dapat jawab lah kot soalan, sebab dia bukan macam soalan ABC kan, payah sikit lah. Ustaz, jawab lah. Terima kasih Ustaz. Hayak. G maksudnya yes. Jadi ada sebarang persoalan lain daripada pelajar? Masa belajar juga banyakkan soft skill lah. Soft skill, bahasa asing, kemudian khidmat-khidmat kemasyarakatan. Belajarlah, kenal dengan, involve lah dengan mana-mana yang mana you tidak akan jadi, Kelantan kata tak akan jadi kekung, batu. Balik ada CJ tapi nampak macam nerd je, nampak macam bodoh lah senang cerita. Kita tak nak benda macam tu. Nampak tak? Kita balik dengan soft skill yang banyak. Belajar bahasa asing. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, teruskan belajar bahasa Arab. Nanti dah umur 40, 50 semua cakap, menyesal aku tak belajar Arab elok-elok dulu. Menyesal aku tinggal Arab lepas SPM. Kita tak naklah benda macam tu. Sebab bila you pergi sana, you akan jumpa orang Arab ramai. Practice lah belajar. At least bahasa Arab ni untuk Quran. Kan dapat tadabbur dan seumpamanya. Ni sibuk belajar bahasa Korea. Tapi bahasa Arab tak belajar. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan daripada chat, saya sampaikan. Yep. Ada seorang yang tanya, macam mana Ustaz bahagikan masa antara berdakwah dan belajar itu sendiri? Sebab macam kita tahu kan, semakin lama kita dalam jalan tarbiyah ni, semakin banyak tarbiyah ni menuntut. Okey, saya dari sudut nak kata berdakwah, saya tak berdakwah sangat. Sebab saya masih lagi student dan saya memanglah kalau ikut affiliate saya ni dengan tabligh banyak daripada zaman saya sekolah dulu. Tetapi lama-lama sebab saya masih lagi belajar, saya banyak kepada yang mengajar lah. Mengajar dan belajar. Jadi saya mengajar sebab dia membantu pelajaran saya. Dengan cara saya mengajar, dia akan menyebabkan saya jadi ingat apa yang saya belajar. Jadi saya memang tak online sangat pun, maksudnya kelas-kelas online ni memang jarang sejak saya berada di Jordan. Tapi adalah waktu-waktunya macam bulan puasa keraplah saya buat kelas online lepas tarawih, selepas subuh. Tapi kalau hari-hari biasa, kebanyakan kelasnya ialah di rumah saya. Pelajar-pelajar datang, pelajar-pelajar ijazah, pelajar master datang. Jadi kita belajar benda yang luar daripada silibus pengajian di universiti. So mungkin dengan cara kita tolong orang ni, Allah bagi keberkatan pada kita. Saya dulu, masa saya kat Kisas, saya admit saya okey je lah, boleh lah nak dapat B lah, dulu-dulu B je lah pun dalam 70 gitu kan. Kemudian satu orang cikgu, ustazah tu, dia kata kat saya, dia kata, Hanafi, kalau awak tolong orang dengan bahasa Arab, maksudnya kawan-kawan yang lemah bahasa Arab, Allah akan tolong awak pada subjek-subjek lain yang awak lemah. So apa yang kami buat, beberapa orang kawan, pada waktu malam, lepas prep minum malam, kita orang duduk di musola. Bila kita orang duduk musola, apa yang berlaku? Pelajar-pelajar yang pandai admit apa semua ni, dia akan duduk tunggu adik-adik form 4 lah. Kita orang ada form 4, form 5 je, form 6 sikit. So dia orang akan datang tanya soalan. Orang yang mana ada masalah bahasa Arab, dia datang kat saya sebagai contoh. Yang ada masalah dalam fizik ke apa, dia ada dah kawan-kawan kami 3-4 orang yang kami buat orang kata secara sukarela lah. Dan kami pun dapat study sama-sama kami masa tu. So dengan spirit membantu ni, Allah akan mudahkan kita. Ada keberkatan. Siapa sangka saya dapat 11-1A? Kalau ikutkan dengan kemampuan saya tak mampu nak dapat 11-1A tu. Dan memang sangat-sangat tak mampu. Tapi Alhamdulillah Allah bagi. Alhamdulillah Allah bagi. Sebab kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Nampak tak? Jadi kena kerja bersama. Jangan kita, saya selalu bagi nasihat pada kawan-kawan yang sedang buat masters. Saya kata jangan jadikan kawan kamu sebagai apa ya? Jangan jadikan kawan kamu sebagai saingan kamu. Jangan jadikan sebagai saingan kamu. Someone who you want to compete with him. Jangan. Jadikan kawan kamu sebagai teman untuk seiring sejalan dalam perjalanan kehidupan. Jangan jadikan dia sebagai jangan jadikan sebagai saingan. Bila saingan, dia akan ada perasaan hasad dengki.
Kita dapat maklumat buku baik, kita tak nak bagi tahu. Ada kos-kos yang bagus online ataupun benda-benda yang bagus, kita tak nak bagi tahu. Kita nak sembunyikan. Sebab apa? Perasaan dengki, kita nak lebih daripada orang. Ini antara penyakit yang berlaku di kalangan kita. Ustaz kita, mati dah rahmatullahi alaih, masa saya di South Africa, dia kata, kalaulah ada dua garisan yang sama tinggi, kita nak garisan kita lagi tinggi daripada orang. So, apa yang biasanya orang kita akan buat? Orang kita biasanya dia akan ambil pemadam dan dia akan padam garisan orang lain supaya kita tinggi. Betul tak? Yang sepatutnya, you ambil marker you tinggikanlah garisan you. Janganlah padam orang lain punya. Sebab bila padamkan orang lain punya, kita dah jadi sifat hasad dengki. So sekarang, kalau you tahu, orang dah semakin belajar, masters, PhD, you tak boleh nak sekat orang belajar. Mana boleh sekat? Jangan ambil master, jangan ambil PhD. What can you do? Daripada kita sebarkan hasad dengki, you kena buat master yang lain, buat PhD yang lain, buat ijazah yang lain. Kalau dia ada 5 sijil, you kena ada 6 sijil. Kalau yang macam tu tahanlah, tapi jangan ada sifat dengki dalam kehidupan kita. Jadikan kawan ni sebagai kawan untuk kita seiring sejalan. Jatuh dia kita angkat, jatuh kita dia angkat, lemah kita dia tampung, lemah dia kita tampung. Nampak tak? Jadi kita kena kita panggil study group lah kan. Jadi bila kita bagi masa macam tu, insya-Allah ada keberkatan. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan terikut-ikut sangat dengan pelajaran kita sampai tak ada masa untuk masjid, tak ada masa untuk program-program ilmiah. Kita kena curi masa. Nampak tak? Ni soalan ni, macam mana nak jaga batasan antara lelaki dan perempuan ketika belajar, especially kalau study group, etc. Subhanallah, ini satu soalan yang payah. Bahkan kita dengar ada setengah student kita bila dia pergi ke negara-negara ni sebab kerana mahal sangat sewa rumah, dia orang terpaksa kongsi sewa rumah lelaki dengan perempuan. Perempuan duduk atas, lelaki duduk bawah. Bukan kata setakat kata pergaulan dalam study group. Setengah keadaan sampai itu yang berlaku. Jadi kalau tanya kita memang tak boleh lah. Jadi saya ni agak, sebab kita orang mungkin bidang agama, jadi mungkin kita orang agak rigid dan ketat dalam masalah ni. Jadi kalau boleh, jangan ada bukanlah kata jangan ada hubungan lelaki perempuan dalam bab study langsung, tapi kalau nak study, janganlah study group seorang dua dekat kedai Starbucks ke Gloria Coffee Jeans ke. Itu bukan study lah. Tu benda lain. Nampak tak? Kalau study group ni, study yang tempat yang ramai orang lah, tempat yang ramai orang. Dan biasanya kalau study group ni ramai kan. Tapi kalau banyak bersembang sangat tu, dia tak panggil study group juga. Jadi kalau study group ni macam tutorial gitu boleh lah. Kan? Kita dulu kat Kisas pun ada buat tutorial hujung-hujung minggu. Adalah beberapa orang datang dalam 7-8 orang. Kita ada giliran-giliran jadual. That one is macam lecture di universiti, tak ada masalah. Tapi kalau duduk 2 orang, yang tu 4 orang, yang ni 4 orang kononnya study, boleh juga. Duduklah meja lain-lain. Bila ada masalah, kalau orang perempuan tak boleh bantu kawan dia perempuan, ada kawan lelaki lain yang lebih power dalam bab tu, dia terangkanlah. Tapi jangan buat di tempat tertutup. Kan? Buat di tempat yang orang kata ramai orang. Sebab bila keadaan macam tu, dia akan lebih menjaga kita daripada buat benda-benda yang mengarut. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ni rasa dalam chat ni. Saya punya bateri nak habis dah. Ada 6% je lagi. Cukuplah kod dulu. Saya tak cas bateri saya. Padahal dulu tak. Cukup dah tu. Boleh Ustaz. Hayakumullah. Kalau ada rezeki mungkin boleh bertemu lagi next time. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Tapi kalau korang pergi mana-mana, kalau saya pergi tempat tu, macam mana saya nak cari? Korang ni boleh tumpang rumah paling kurang. Jimat dah duit. Yakumullah. Cukuplah kot. Sebab ada dalam 5% lagi bateri. Takut dia terputus. Jadi dengan berakhirnya jawab Ustaz tadi, jadi berakhirlah majlis ilmu kita pada malam ni. Dan sekali lagi saya ucapkan
beribu-ribuan terima kasih kepada Ustaz Jazakallah atas khairan. kongsi ilmu sebentar tadi. Kita akhiri majlis ini pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.